Okey, kita teruskan dengan mencari jarak sepanjang selarian latitud. Okey, sebagai contoh, selarian latitud ni kau faham dulu dia maksudnya dekat dua-dua dekat atas atau dua-dua kat bawah. Sebagai contoh katakanlah sini M, sini N. Nak cari jarak ni. Okey. So kalau kau tahu MN ni apa yang sama? Duduk kat atas. So latitud sama. Apa yang beza? Kau dah tahu dah kalau kau tengok ni satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Apa yang aku buat ni namanya apa? Longitud. So sama tak? Tak sama. So ini konsep dulu untuk cari, nak fahamkan kalau nak cari jarak latitud, panjang latitud lah. Kan jarak latitud tau. Sepanjang latitud yang sama lah. Kalau longitud itu yang sebelum ni, longitud sama, latitud tak sama. Okay, kau nampak perbezaan dia? Okey. Apa lah aku tak faham. Buatlah koordinat, katakan A, longitud sama. Maknanya longitud sama, belakang sama. Dua-dua kat kanan, dua-dua kat kiri. Okey, aku buat dua-dua kat kanan. 60 darjah barat, 60 darjah barat. Latitud tak sama, 30 darjah utara, 30 darjah selatan. Okey, so untuk kes ni latitud sama. Latitud sama. Atas sama, aku tekan, aku buat duduk kat atas. 30 utara, 30 utara. Beza barat timur. Balon. Tu contohnya lah nanti. Akan jadi macam tu. Sebab tu kau kena faham konsep dahulu. Okay, ini aku nak terangkan macam mana konsep untuk cari ni pula. Okay, aku teruskan. Okay. Andaikanlah ni pusat bumi, ni T, iaitu jari bumi. Memanglah beribu-ribu kilometer. Andaikan je lah, aku letak je lah 8. Dah. Okay, betul. Sudut kau bantai lah berapa kau nak. 30, 40, 50, 60. Yang senang lah 60. Sebab nak samakan kononnya tadi 60 minit kan. Okay dah. So sekarang benda lah ni, aku nak cari pula jejari yang minah ni. Aku nak cari jari ni. Tukar warna. Nak cari macam ni. Macam mana aku nak cari benda Allah ni? Dengan menggunakan jejari yang asal pada khalistiwa, dengan sudut aku bagi 60. Aku dah tahu dah sini memang 60 darjah utara. Boleh tak aku cari jejarinya? Jawapannya boleh. Sebab dia berkadaran. Masuk berkadaran tu macam ni aku buat kan. Aku buat biar besar-besar sikit, biar nampak dan senang sikit. Okay, ini yang khalistiwa kan gambarnya macam ni. Okay, naik ke atas lagi kan, bulatannya jadi macam ni. Kalau kau nampak daripada atas lah, atas lagi bulat, kau nampak dia macam ni. Jadi bulatannya kan makin kecil, tapi dia sebenarnya berkadaran. Masuk berkadaran tu, kita boleh tahulah dia punya tu hijau pula. Ya nak? Kenapa nak? Okay. Dan akhirnya sekali engkau akan dapat last. Ni bapak tengah lukis. Mana? Tak ada apa-apa. So last engkau akan dapat bulatan kecil macam ni. Apa tu? Tak tahu, makanan kot. Biar kot. Okay kan? Jadi sekarang boleh ke tak? Jawapannya boleh. Cuma engkau sedar tak sedar. Jom aku sedarkan kau. Aduh. Minta maaf lah Aku suka macam ni.
Okay, aku nak tanya pertama sekali. Aku nak tanya kau. Aku letak koordinat lah. Ni A, okay, dah letak A. Tak nampak. Okay, aku nak tanya kau. O pergi T, sama tak O pergi A jarak dia? Itu kena faham lagi konsep. Okay, kau ada titik ni, kau nak putarkan dia. Buat putaran lawan arah jam. Tit. Jarak ni, kalau kau ni, jarak ni, mestilah sama sebab dia benda yang sama. Cuma dia putarkan. Jadi jawapannya sama tak? Sama. Okay, good. So aku padam. Okay, so jawapannya 8. Okay, dah kedua. Sebenarnya boleh tak aku tahu sudut kat sini lah? Tak nampak? Aku besarkan. Gezak. Apa tu? Selang seli kan? So sudut kat sini adalah sama juga sudut yang kat sini. Tadi berapa tadi sini? 60 kan? Samalah sudutnya kat situ. Okay. So aku padam balik. Zas. Okay, zas. Ketinggalan. Kecilkan balik. Gede. So jawapannya sama juga 60. Okay dah. So bila macam ni, engkau ada nampak tak dia bahawa dia adalah segitiga? Yang mana nak? Kejap. Yang ini. Aku keluarkan balik. Dia jadi macam ni. Sini aku tahu 8. Sini aku tahu 60 darjah. Sini yang aku tak tahu. Betul? Jari dia. Okay. So, kat sinilah bila kau tahu dia segitiga, maka akanlah berlakunya trigonometri. Penggunaan trigonometri. So macam mana nak tahu atas ni? Ingat baliklah. Sin ke, cos ke, tangent. Sin setentang pada pertengah. Setentang. Dah tak betul lah. Dah tentang tak ada mana-mana. Setentang. Kau nak cari yang atas ni. Okay, setentang tak ada, tak boleh lah. Tangent pun ada tentang, tak boleh. So jawapannya ialah cos lah. Okay, jadi maksudnya cos 60 adalah sama dengan sebelah pada hipotenus kan. Sebelah dalam kes ni ialah yang kita tak tahu ni per 8. Jadi kita darabkanlah cos 60 darab 8. Okay, sebagai contoh dalam kes ni cos 60 darab 8. Jawapannya 4. Okey, jawapannya 4. Close. Okey, jawapannya 4. Jadi kita dah tahu akhirnya kesimpulannya aku padam semua yang salah. Aku padam semua yang kat sini ni. Ini adalah aku tahu sini 60, sini 8, sini ada 4. Maksudnya ialah dia berkadaran. Dia adalah berkadaran dengan cosnya. Okey, maksudnya ialah 4 ni ialah jari si latitude tu. Okey, so jari mana aku nak padam? Padam semualah Okey, sini sampai sini 4, sini sampai sini 8. Jadi kita tahu tadi cos ni ada 60. Cos 60 ialah 4 per 8. 4 ni ialah apa? Jari bagi latitude, jari latitude. Yang 8 ni lah jari khatulistiwa. Okey.
So, itu bermaksud bahawa dia adalah berkadaran. Asal usulnya mamaknya ialah yang khatulistiwa ini. Tapi bila makin ke atas, dia berkadaran dengan kos sudut yang dicangkumnya di sini. Itu maksudnya, konsepnya. Tu nak cari jejari. Tapi sekarang nak cari jarak. Jadi, dalam bahasa kasarnya, aku tak nak buang masa. Sebenarnya, apa yang dia nak tunjukkan ialah, katakanlah sini ada titik M, titik N, sini pun ada titik M, sini pun ada titik N. Okey. Nak tunjukkan juga jarak dia ni juga adalah berkadaran dengan yang atas. Okey, boleh faham? Maksudnya atau kata lain lagi, jejari yang kecil, jari kecil bahagi jejari besar, kata sebab adalah sama juga dengan kos yang diberi. Kos yang kat sini. Ataupun kau boleh mainkan benda lah ni lah. Bahawa jejari kecil adalah jejari khatulistiwa kali dengan kos latitude dia. Dalam kes ni latitude lah. Okey. Ataupun kau boleh cakap juga panjang lengkok J kecil per panjang lengkok J besar adalah sama juga dengan cos 60. Memang dia cos sudut lah. Okey, lagi sekali aku buat, aku punya ialah cos 60. Sekejap. Cos sudut tu lah. Yelah, dalam kes ni tadi 60. So, theta tu Jadi, dia sendiri berkadaran. Jarinya juga berkadaran. Panjang lengkoknya juga berkadaran. Okey, itu dah faham? Okey, jadi sekarang aku simpulkan balik. Katakan dia nak cari M dengan N ni. Okey. So macam mana? Kau dah kena tahu dulu sini sudut dia. Jadi kita dah belajar tadi. Panjang lengkok MN per panjang lengkok khatulistiwa ada sama dengan cos 60. So, kau nak cari panjang MN, maknanya kau kena cari dulu panjang lengkok khatulistiwa. Okey, jadi nak cari panjang lengkok khatulistiwa tu ialah sini sampai ke sini. Betul. Ataupun sini ke sini ialah samalah tu maksudnya. Jadi apa nak cari kat sini? Katakanlah ialah kau nak cari sini. Jadi apa formulanya? Jadi sudut yang dicangkum di sini. Kat sini. Betul. Sudut yang dicangkum sini iaitu apa dia ni yang tadi kita buat? Apa ni satu kiri, satu kanan? Apa? Beza longitude. Jadi nak cari panjang ini sama juga. Nak cari panjang lengkok ini ialah beza longitude kali dengan 60 darjah selatan. 60 darjah selatan, 60 darjah minit. Dapat kalau ni beza longitude atas panjang lengkok MN sama dengan cos 60. Okey, jadi nak cari panjang lengkok MN bersamaan dengan beza longitude kali 6 longitude kan itu diharapkan dengan cos 60. Ingat tak tadi? Saya cakap beza apa? Tadi beza lah kali 60 kan? Ada tak ingat ujung ni apa? Itu yang aku nak fahamkan kau.
Bendanya sama, kenapa kena kali cos 60? Sebab dia makin mengecil dan mengikut ratio. Nisbah perkadaran. Okey? Nanti aku bagi contoh lah. Ini penerangan saja dulu. Penerangan saja dahulu. Kenapa? Macam mana nak cari? Okey, aku bagi kesimpulan lagi sekali ya. Bahawa jejari kecil, jejari asal dibahagikan bersamaan dengan cos 60. Begitu juga dengan panjang lengkoknya. Begitu dengan panjang lengkoknya. Nak? Okey, itu saja. Alright. Nanti aku bagi contoh. Ini konsepnya dulu.